Okay, next kita akan lihat therapeutants. Okay, dalam therapeutants ni kita ada beberapa contoh bahan yang mungkin sebelum ini kamu sudah pernah nampak. Okay, yang pertama ni potasium permanganat. Potasium permanganat ni sebelum ni kita tahu dia adalah sejenis oksidan juga kan. Tapi dia juga dikenali sebagai therapeutants. Okay. So, potasium permanganat ni penggunaan dia, aplikasi dia, dia digunakan untuk merawat beberapa penyakit ikan di tangki ataupun kolam. Dari segi dos yang kita gunakan, dia kadang-kadang melebihi 2 ataupun 2 hingga 4 mg per liter pada kolam, sebab potasium permanganat ini dia ada toksik sedikit. Okay, itu pada kadar 2 hingga 4 mg per liter pada kolam. Okay. Pada kadar 5.5 mg per liter, penggunaan potasium permanganat ni kita gunakan kepada kolam ikan yang mempunyai plankton bloom yang banyak. Okay. So, penggunaan pada kadar 5.5 mg per liter ini, kepekatan ini dia masih kita masih boleh gunakan kepada kolam ikan yang mempunyai plankton yang banyak tanpa memberikan apa-apa bahaya kepada populasi ikan yang terdapat pada kolam tersebut. Itu adalah hasil kajian Tucker and Boyd pada 1977. Dan juga kedua mereka ini membuktikan bahawa 8 mg per liter, kadar 8 mg per liter potasium permanganat tidak toksik kepada spesies bluegill dan juga fathead minnows. Okay. Maafkan saya, 8 mg per liter tidak berbahaya kepada bluegill dan juga 4 mg per liter tidak berbahaya kepada fathead minnows. Itu adalah hasil kajian Tucker and Boyd. Walau bagaimanapun, kadar penggunaan application rates untuk potasium permanganat kepada kolam yang mempunyai plankton blooms yang tinggi boleh menyebabkan mass mortality, iaitu kematian plankton yang banyak. Jadi bila plankton mati, apa yang akan berlaku kepada kolam? Carbon dioxide akan meningkat dan juga menyebabkan pengurangan kepada dissolved oxygen. Okay, ini adalah teknik-teknik yang terbaik dalam penggunaan potasium permanganat kepada kolam. Okay, so kita lihat yang sebelah kiri ini dulu lah. Okay, so the first thing we need to do adalah kita remove all plants from the pond. Jadi kalau ada apa-apa tumbuhan akuatik pada kolam, pastikan kita pindahkan dahulu. Okay. And then kita pindahkan kalau ada apa-apa rumput ataupun apa-apa sisa-sisa pada dasar kolam, rumput kering ke ataupun sisa kayu tumbuhan pada dasar kolam, kita singkirkan ataupun kita pindahkan. Dan juga kita kosongkan skimmer basket dan juga tutup lampu ultraviolet. Okay, bypass the biological filter. Maksudnya kalau dalam kolam anda mempunyai filter biologi, pastikan anda bypass. Bypass maksudnya kamu jangan masukkan sekali dalam perawatan filter tersebut. Tapi kalau kamu punya sistem ni tidak boleh bypass dia punya biological filter, jadi anda tidak boleh menggunakan proses inilah.
Kenapa kita perlu bypass biological filter? Sebab penggunaan potasium permanganat ini dia akan membunuh kesemua bakteria yang baik yang ada dalam biological filter kamu. Jadi bila bakteria baik ni dia sudah mati disebabkan oleh potasium permanganat, dia boleh menimbulkan masalah water quality yang serius. Dan juga kehadiran cahaya matahari yang kuat boleh menyebabkan pecahan potasium permanganat. Jadi lagi bagus kalau kita buat perawatan ini disarankan apabila tidak ada cahaya matahari. Tidak ada direct sunlight, sama juga dengan sinaran UV ultraviolet. Untuk rawatan permulaan, dos yang standard digunakan adalah 1 teaspoon, 1 sudut teh kecil untuk 600 gallon air kolam. So kena ikut nisbah ni lah. Tapi kalau kita tengok kolam tersebut sangat kotor, kita boleh tingkatkan dos sebanyak 25%. Dan pada waktu yang sama, on the other hand, kalau kita punya kolam ini dia masih baru dan juga kita nampak pada kolam baru kita ini dari segi pertumbuhan alga ni sangat sedikit, kita boleh kurangkan dos tersebut pula sebanyak 25%. Dan juga untuk apa-apa kecemasan, kita mungkin boleh sediakan juga hydrogen peroxide untuk neutralize potasium permanganat ini. Kedua-dua benda ini kita boleh dapatkan di mana-mana kedai yang menjual. Apabila kita menggunakan potasium permanganat ini, dia menggunakan banyak oksigen ketika perawatan dijalankan. Jadi pastikan air berjalan, dia sentiasa running pada setiap masa. Lagi bagus kalau kita boleh pastikan kita boleh gunakan air stones yang banyak untuk membantu dari segi aeration. Kita boleh lihat penggunaan potasium permanganat ini pada air kolam kita ini. Kita boleh nampak perubahan warna pada air kolam kita. Pada mulanya dia akan menjadi bright purple. Bright purple ke warna ungu kecerahan. Lepas tu diikuti dengan warna pink champagne light color. Selepas dia menjadi warna purple cerah, lepas tu dia akan menjadi warna pink pula. Selama air kolam tersebut dia berwarna pink champagne, itu menunjukkan bahawa proses ini aktif, dan proses oksidasi ini proses oksidasi untuk apa-apa organic matter di dalam kolam tersebut dia berlaku, termasuk parasites. Dan bila kita lihat warna pada air kolam tersebut dia menjadi warna yellow tea color, dia menjadi warna kuning teh, itu bermaksud potasium permanganat ini sudah habis digunakan dan proses oksidasi tidak sudah berlaku. Untuk membantu kita untuk melihat ataupun membuat pemerhatian kepada perubahan warna pada air tersebut, kita boleh ambil sampel air sedikit pada air kolam tersebut, dan juga kita lihat pada plastik cup ataupun apa-apa cawan seramik untuk yang berwarna putih lah, untuk memudahkan kita melihat perubahan warna yang berlaku kepada air kolam tersebut. Ini pula adalah treatment prosedur perawatan untuk potasium permanganat. So yang pertama apa yang kita perlu buat, kita tambah dos yang betul potasium permanganat kepada kolam. And then seterusnya kita kena tengok perubahan warna dan juga masa di mana perubahan warna itu berlaku. Kemudiannya sebaik saja kita nampak warna tersebut dia menjadi tea color, warna kuning, kita boleh berhenti bypassing the
biological filter. Sebab sebentar tadi kita sudah lihatkan untuk menggunakan potasium permanganat ni kita kena bypass biological filter supaya tidak membunuh mikroorganism yang baik untuk biological filter kita. Okay, jadi kalau kita nampak warna air tersebut sudah menjadi yellow tea color, itu menunjukkan bahawa potasium permanganat ini sudah habis digunakan, tidak ada proses oksidasi berlaku. Jadi kita boleh stop bypassing the filter. Okey, kita boleh sambung untuk merawat kolam setiap hari sehingga kita nampak kolam tersebut dia menjadi warna warna pink sekurang-kurangnya 8 jam pada satu masa. Okey, selepas itu kita boleh skip a day. Maksudnya kita bagi rehat satu hari. And then selepas itu baru kita rawat kolam sekali lagi dengan menggunakan dos yang sudah dikurangkan sebanyak 20%. Okay, and then selepas kolam ini dia berwarna pink untuk 8 jam yang seterusnya, kita boleh neutralisekan potasium permanganat ini dengan menggunakan hidrogen peroxide. Okay, pada kadar approximately 1 quart for every 2,000 gallons. Ini dia punya nisbah lah, kita gunakan nisbah hidrogen peroxide yang digunakan untuk meneutralkan air kolam tersebut. Dan juga dalam masa 30 minit kita boleh nampak air tersebut dia akan menjadi jernih semula. And then selepas itu kita boleh buat penukaran air sebanyak 40%. Dan pada waktu ini juga kita boleh nampaklah parasite free fish swimming in clean water. Di sini kita boleh tahu sebab kita sudah jalankan rawatan, jadi parasite pun sudah tiada pada air kolam tersebut. Tetapi itch atau ick masih ada. Jadi kalau kamu suspek ada ick berlaku, white spot ke, kita boleh gantikan garam yang sudah hilang waktu kita tukar air tu. Kita boleh tambah garam lah, garam untuk rawatan white spot ick. Dan juga jangan lupa untuk tambah dechlorinator untuk air yang baru kita tukar tu. Okey, formalin. Formalin pun sebelum ini kita sudah lihat. Okey. Tetapi formalin juga merupakan salah satu contoh therapeutants. Okey, ramai orang salah sangka iaitu formalin dan juga formaldehyde adalah dua benda yang sama, tetapi dua produk ini adalah ataupun dua bahan ini adalah dua bahan yang berbeza. Di mana formaldehyde ni dia hadir dalam bentuk gas, manakala formalin ini dia hadir dalam bentuk liquid ataupun cecair. Okey, di mana formalin ini dia terdiri daripada cecair yang terdiri daripada air dan juga formaldehyde iaitu gas. Pure formalin, formalin diperbuat daripada 37% formaldehyde gas yang sudah ditepukan dengan air, menghasilkan 100% ramuan aktif untuk formalin. Larutan formalin yang digunakan kepada ikan mengandungi 10 hingga 15% metanol, di mana dia boleh menghalang pembentukan paraformaldehyde. Okey, di mana dia sangat toksik dan berbahaya. So, macam manakah formalin digunakan di dalam aquaculture? Digunakan sebagai rawatan mandian untuk mengawal jangkitan parasit untuk permukaan luaran. Sebagai contohnya skin, iaitu dia punya scales, sisi kulit, fin dia, gills yang terdapat pada ikan. Penggunaan formalin ini sangat efektif, sangat-sangat efektif, terutamanya untuk protozoans dan juga untuk parasites yang besar seperti monogenians.
Perawatan menggunakan formalin ini dia tidaklah preferred ataupun dia tidak disarankan untuk external bacterial on fungal infection on fish, untuk apa-apa jangkitan luaran pada ikan. Tetapi dia digunakan untuk mengawal fungi yang terdapat pada telur-telur ikan. Formalin ni dia tidak efektif untuk digunakan untuk apa-apa jangkitan dalaman, apa-apa jenis jangkitan dalaman pada ikan. Dia tidak efektif untuk digunakan. Dia digunakan khas untuk merawat external parasitic infections. Formalin ni dia tidaklah toksik kepada ikan dan juga digunakan pada kadar 1103 hingga 2206 mg per liter dalam jangka masa 15 minit. Tetapi rawatan ini menggunakan constant flow baths, di mana ada aliran air yang berterusan. Khas digunakan untuk teknik ataupun sistem raceways, di mana air sentiasa mengalir pada kadar 184 hingga 276 mg per liter di dalam tangki. Dirawat pada kadar 1 jam, dan juga untuk rawatan kepada kolam pada kadar 16.5 sehingga 27.6 mg per liter for indefinite periods. Maksudnya tidak ada satu jangka masa yang tetap. Walaupun tidak toksik kepada ikan, tetapi formalin ini highly toxic to plankton, sangat toksik kepada plankton, di mana penggunaan 15 mg per liter boleh menyebabkan dissolved oxygen depletion, boleh menyebabkan pengurangan ataupun kehabisan oksigen terlarut pada kolam yang mempunyai plankton blooms yang banyak. Jadi pengurus kolam seharusnya membuat pemantauan terhadap oksigen terlarut, kepekatan oksigen terlarut selepas perawatan menggunakan formalin. Dan harus bersedia dengan apa-apa emergency, sebagai contohnya menyediakan sistem aeration sekiranya perlu. Dan perawatan menggunakan formalin pada kolam channel catfish di University Auburn pada kadar 15 mg per liter menyebabkan kematian kepada phytoplankton. Dan juga bila phytoplankton dia mati, dia akan menyebabkan pengurangan oksigen kepada kolam tersebut, dan ikan pun akan mendapat efek. Okey, yang terakhir kita akan lihat bactericides. Ini racun bakteria. Kebanyakan peladang ikan memikirkan bahawa masalah kualiti air adalah hasil daripada isu terlalu banyak bakteria pada kolam tersebut. Lalu mereka menggunakan bactericides kepada kolam untuk membunuh bakteria semata-mata untuk meningkatkan kualiti air. Dan juga antara contoh bactericides yang digunakan adalah polyvinyl pyrrolidine iodine, ataupun kita panggil povidine iodine, alkyl dimethyl benzylamonium chloride BKC, dan juga glutaraldehyde. Sebenarnya sebab kenapa air kolam ini dan juga tanah mempunyai kepekatan bakteria saprofitik yang tinggi disebabkan oleh organic matter yang terlalu tinggi, terlalu banyak, menyebabkan bakteria ini meningkat. Disebabkan oleh terlalu banyak organic substrates pada kolam tersebut. Jadi penyelesaian kepada kualiti air untuk situasi seperti ini adalah bukan dengan cara membunuh bakteria, tetapi adalah dengan mengurangkan kadar pemakanan kepada ikan untuk
mengurangkan lagi organic matter inputs pada kolam tersebut. Dan juga selain daripada mengawal feeding rates, kita boleh memberikan oxygenation kepada air kolam dan juga tanah untuk membantu perebutan bakteria hasil daripada organic matter.